SAW dia lahir pada bila? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Biasa tak apa, tak kacau. Sebab ada dalam lagu. Sebab ada dalam lagu. Yang masih. Sebab kita nak cuba relate ke tahun kita. Sekarang ni kita 2023 Masihi. So Nabi kita kalau ke Masihi convert berapa? Ingat tak? 500. Kalau tak Google ingat tak? 500 500 Masihi 570 Masihi. Lebih kurang lah Maknanya daripada Masihi ni tahu kan? Maknanya Masihi ni Nabi Isa punya kelahiran, Masih. Maknanya Nabi kita dengan Nabi Isa sekitar 570 tahun. Okay, Nabi lahir lah. So, bila Nabi lahir, kita tahu pula pada umur Nabi 40 tahun, which is sekitar 610 Masihi, barulah Nabi dilantik jadi Nabi, umur 40 lah. Okay, kita tahu yang tu. Lepas tu, 4 tahun kemudian, lepas Nabi dilantik menjadi Nabi, berlakunya peperangan besar. Kalau kita ingat balik dulu, kita recap pasal sirah Nabi yang Parsi takluk Damascus, Jerusalem dan Mesir. Masa tu 4 tahun lepas Nabi dilantik jadi Nabi. Okay. Masa mula-mula Nabi dilantik jadi Nabi, kalau kita ingat balik, the first 3 years Nabi berdakwah secara secara bersembunyi. Ingat tak? Kan? Maknanya sampai 616 lah. 616 Masihi. Sampailah turun ayat 94 tu. Okey. Lepas tu kalau kita recap, tahun 610 Nabi jadi Nabi. 10 years later, 620. Maknanya 620 Masihi, Nabi umur 50, 2 orang meninggal. Orang yang penting pada Nabi, siapa? Umur Nabi 50. Isteri Nabi Khadijah dan pakcik Nabi Abu Talib. Pakcik Nabi waktu tu umur 87, isteri Nabi Khadijah umur 65. Waktu itu peak kejayaan Nabi. Mana peak Nabi tengah berdakwah umur 50. Dan sebelum tu Nabi tak ada isteri lain. Khadijah je isteri dan anak-anak semua dengan Khadijah ini kan. Masa itulah yang tahun Yaumul Huzun, Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Okay, next year lepas 621 Masihi itu, barulah berlakunya perjanjian Aqabah 1. Kalau kita recap, yang Nabi lantik Mus'ab untuk menjadi orang pertama untuk pergi ke Yathrib sebelum betul-betul hijrah lah. Okay. Next year baru Aqabah 2, Nabi hantar 73 orang untuk untuk sebelum perjanjian untuk sebelum Nabi berhijrah lah. Okay. Pada 623, maknanya 13 tahun lepas Nabi dilantik menjadi Nabi, baru kita tahu Nabi berpindah berhijrah ke Madinah. Dan 13 tahun dekat Mekah, settle. So sekarang ni 10 tahun terakhir dekat Madinah. So maknanya kalau kita convert, 623 itu ialah equivalent, 622 itu equivalent to first hijrah lah. Baru bermulanya tahun hijrah di dunia. Sebelum tu tak ada tahun hijrah lah. Sebab hijrah diambil, tahun hijrah diambil kepada hijrah itu. Mana 622 Masihi. Lepas tu lah barulah berlaku turutan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang dengan Bani Quraizah, Nabi buat haji, Nabi buat umrah, perjanjian Hudaibiyah, pembukaan kota Mekah, Nabi buat haji wida yang terakhir, Nabi wafat. Okay. Nabi wafat umur 632 Masihi. Waktu tu umur Nabi 63 tahun. Semua orang tahu kan? Masa tu 632. First fasa settle. Maknanya fasa dapatnya Nabi lahir di masa 70. 10 years pertama Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40. 13 tahun pertama. 10 years kemudian pada 632 Masihi Nabi meninggal, Nabi wafat. Barulah masuk sistem khalifah. Sistem khalifah apa nama? Yang 4 orang khalifah tu. Kalau dalam tempoh Nabi, tempoh daripada Nabi Rasul sampai Nabi wafat 23 tahun, betul tak? Okey, sekarang ni kita ambil tempoh khalifah berapa tahun?
The first four. Dan Khalifah. kita tak nak cerita detail dia. Saya nak cerita time frame je. Berapa total khalifah? Abu Bakar ambil Abu Bakar 32 tadi kan. Abu Bakar ambil 2 tahun lebih. Tak Pat- lama, 2 tahun 2 3 tahun bulan. lebih. Lepas tu Umar. Okey. Lepas Abu Bakar meninggal, Umar ambil berapa tahun? 10 Umar tahun. 10 tahun. 10 Lepas Abu Bakar meninggal, Umar mentadbir khalifah itu selama 10 years, 10 tahun. 2 tahun, 10 tahun. Masa itulah bukanya Damsyik, bukanya Syria, bukanya Palestin balik. Dan sebagainya lah. Okey. Lepas Osman. Umar pun mati kena bunuh lah, lebih kurang kan. Okey. Siapa naik? Osman Osman berapa tahun? 10. 5 tahun. 5. Sorry. Sekejap Osman Osman berapa tahun Yan? Umar 10 tahun. Osman lagi lama. 10 tahun. Osman lagi lama sikit. Osman 12 tahun kan, betul tak? Osman 12 tahun. Yang last kali Ali 5 tahun. Campur berapa tahun? 10 campur 2 campur 12 campur 5 berapa tahun? 29. 30 tahun lah, lebih kurang kan? 29, 28, 30 tahun. Okey, lebih kurang tu So Nabi berapa tahun tadi? Nabi 23. 23 campur khalifah 30 tahun, 53 tahun. Settle. Okey. Masa Nabi ialah zaman Nabi lah. Lepas itu zaman sahabat. Okey. Yang tadilah khalifah tadilah. Lepas tu masuk zaman tabi'in. Dan last kali sampai ke Ali meninggal, lepas 5 tahun dia takbir tu pada 661 Masihi. Barulah wujudnya khalifah pertama. Kerajaan lepas khalifah pertama tu lah. Ni kerajaan Bani Umayyah yang Luke kata tadi. Diasaskan oleh Muawiyah lah. Nama dia Umayyah. Bani Umayyah ni dia wujud daripada 661 Masihi sampai 750 Masihi. Kau tahu? Sampai 700 Hijrah. 750 Masihi. Kita sekarang 2023 kan? Ni 750 Masihi. 1200 tahun. 750 tolak 661 89 tahun. The first kerajaan Umayyah 89 tahun. Lepas tu jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, cerita panjang, kita akan cerita later. Barulah naik kerajaan Bani Abbasiyah. So Abbasiyah ni bermula 752. So 752 sampailah dia jatuh pada, panjanglah Abbasiyah ni, 1258. 1258 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun kerajaan Islam Abbasiyah memerintah dunia. Besarlah. Dah sampai ke India, dah sampai ke Cordoba, berlaku perang salib dalam tu. Barulah yang kerajaan last sekali. Dalam tu ada banyak kerajaan kecil. Tapi saya nak cerita yang besar dulu. Daripada Nabi, kepada 4 khalifah, kepada Umayyah, kepada Abbasiyah 89 tahun, lepas tu Abbasiyah 500 tahun. Last sekali Empayar Turki Uthmaniyah. Empayar Turki Uthmaniyah ni yang last sekali, yang Turki nak naik balik sekarang kan. Dia bermula 1243, sampailah last sekali bila dia runtuh kerajaan Turki Uthmaniyah ni. Bila last sekali kita tak ada dah kerajaan khalifah ni? 1924. 1924 pupuslah kerajaan Islam di dunia, kerajaan khalifah dunia. 1924 sebelum tu dia wujud 1243. Apa ni? 681 tahun. 681 years. Okay. Dalam cerita panjang-panjang ni, nanti kita akan, kalau sempat kita cerita balik lah, panjang cerita dia. Dia ada satu benda yang berlaku di dunia ni, yang dikatakan wujudnya satu benda yang dipanggil kejap apa nama dia? Okey. Dipanggil Baitul Hikmah. Masa kerajaan kedua, kerajaan Abbasiyah, Bani Abbasiyah ni, yang ni lah puncaknya kegemilangan Islam berlaku di dunia. 700 Masihi ni.
kalau kita ingat 700 Masihi ni, 700 Masihi ni, sekejap saya tengok balik nota dia Imam 700. Nanti saya remind saya balik waktu 786 Masihi, waktu salah seorang khalifah tu, kalau kita pernah dengar nama Harun al-Rashid. Harun al-Rashid tu jadi khalifah dalam zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Dia wujudkan satu benda yang dipanggil Baitul Hikmah. Ada seorang pengkaji moden sekarang, bila dia kaji balik pasal Baitul Hikmah ni, dia kata Baitul Hikmah ini ialah ibu kepada segala universiti. Gabungan, kalau dia kata sekarang, gabungan Oxford University, gabungan Stanford University dan beberapa universiti di dunia sekarang yang paling hebat menyamai satu Baitul Hikmah. So Baitul Hikmah ni dia jadi tempat pengajian tinggi lah, berpusatnya semua orang datang belajar di Baghdad. Semua orang datang belajar ke kerajaan, termasuklah orang berakhir Islam di luar. Dan masa tu kalau kita ingat, kerajaan Eropah belum wujud yang macam sekarang. Dia macam Dark Ages. Sampailah dia mencuri ilmu-ilmu yang daripada kerajaan Islam ni, masa Baitul Hikmah diwujudkan, dia patah balik kepada zaman Renaissance dia, kebangkitan tu. Sampai sekarang dia membangun dengan ilmu Islam, tapi dia menidakkan nama-nama besar dalam Islam lah, nama-nama yang diambil dalam ilmu Islam tu. So dia kata masa tu ada jutaan buku dan lebih 36 library yang besar dengan 100 penjual buku yang paling besar, toko buku lah, jutaan buku lah. So dia kata kalau masa tu dia tengok terlalu banyaknya buku dan ilmu berkembang pesat masa tu, sampaikan lepas kalau katalah orang tu ambil buku tu campakkan ke dalam sungai, air sungai tu boleh menjadi hitam gelap lah. Maknanya banyaknya buku itu. Dan masa itulah lahirnya, kalau kita pernah dengar nama-nama orang yang pencipta kepada bapa algebra, Al-Khawarizmi. Tapi lepas tu Barat ambil, dia rebranding balik, dia kata algebra ni direka oleh orang Barat. Dan sebagainya lah, ada banyak tokoh diceritakan kan. So saya nak cerita betapa banyaknya benda-benda yang berlaku dalam dunia Islam, tapi kita dicuri dan dirompak. Lepas tu sekarang ni kita nak bangkit balik macam terbantuk-bantuk. Dia kata 873 Masihi itu ada seorang tokoh besar nama Al-Kindi. Dia ni dulu komen pasal buku-buku Aristotle, Plato dan sebagainya. Sebab sebelum tu Plato dan Aristotle ambil ilmu Islam tu rebranding balik atas nama Barat lah. Okay. Itu je untuk minggu ni. Saya nak cerita kepada you all introduction kepada sejarah kronologi Islam. Saya recommend you all dengar ceramah Dr. Daniel tu. Saya rasa powerful lah, bagus lah untuk kita rasa semangat untuk kita belajar balik pasal kita punya sejarah Islam ni. Wallahualam. Kita boleh masuk kepada output doa. Hari Jumaat lepas kita tak sempat nak introduce satu doa baru sebab tak ada orang masuk. So hari ni saya rasa kita boleh ada doa untuk minggu ni. Satu doa yang kita boleh hafal. Saya pilih yang pendek kot, mungkin you ada hafal. Nombor 32 dalam buku Hisnul Muslim, ataupun dalam buku Ghulam pun sama juga kot. Doa ketika berhenti di satu tempat. Kalau kita pergi ke bercuti ke, berjalan ke, ataupun kita sampai ke satu tempat, kelebihan dia kata kalau kita baca doa ni, tiada yang boleh memudaratkan sehingga kita bergerak daripada tempat tersebut. Kalau kita pergi training ke, pergi bercuti ke, pergi berkelah ke, baca doa ni lah. Daripada hadis riwayat Muslim nombor 2708. Apa doa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kita pernah baca kan? Aku berlindung bi kalimat, dengan kalimah-kalimah Allah at-tammat, yang sempurna, min syarri ma, daripada syarri kita tahu kejahatan, keburukan, apa-apa yang tak elok, ma khalaq, yang diciptakan. So doa minggu ni kita hafal doa ni, dan saya rasa senang gila sebab dia pendek. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey. So saya serah kepada MC untuk output doa minggu lepas kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.